Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung hadis yang berikutnya tentang syurutus salah ataupun tentang syarat-syarat salat. Hadis yang berikutnya ialah hadis daripada Ummu Salamah, di mana wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha sa'alat النبي صلى الله عليه وسلم. Dia baca annaha sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam atusalli almar'atu fi dir'in wa khimarin bighairi izar. Qala idza kana ad-dar'u sabighan yughatti dhuhura qadamayha. Akhraja Abu Dawud wa sahhu al-a'immah waqfahu. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha annaha sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atusallil mar'atu fi dir'in wa khimarin bighairi izar. Adakah satu orang wanita boleh salat di dalam dir'? Dir' ni kalau dir'il hadid atau dir'il harb, maksudnya apa? Perisai perang tu. Tapi dalam ayat dalam ni maksudnya ialah pakaian wanita, di dalam pakaian wanita. Saya tak tahu apa yang dia terjemah dalam kitab tuan-tuan tu. Dia terjemah apa? Ha? Dia terjemah apa? Ha? Jumpa dia. Dia terjemah apa tu? Ha? Baju panjang. Ha? Baju panjang. Tapi dir' ni maksud pakaian perempuan lah. Dia beza dengan pakaian yang lelaki yang kita cerita hari tu tu. Dan cuma dia terjemah tu mungkin berdasarkan pakaian kebiasaan wanita lah, yang menutupi wanita pada masa itu. Adakah perempuan itu boleh salat di dalam pakaian wanita dia, ataupun tadi dia terjemah apa? Pakaian panjang tu lah kan. Wa khimarin, dan tudung, bighairi izar, tanpa izar. Izar kita dah sebut hari tu. Izar pada kain sarung, macam kain plekat tu kita panggil izar lah. Kain batik pun izar lah cara orang Melayu. Yang ni kain yang dipakai di bawah. Biasanya kita orang, saya dah sebut, izar mereka zaman dulu ni dia tak jahit. Macam mana tuan-tuan tengok orang pergi umrah pakai tu, macam itulah sahabat-sahabat Nabi sebahagian mereka pakai, kerana mereka bukan ada duit nak cari tukang jahit. Kita sekarang pakai berjahit cantik kan. Kita bezalah, kita pakai kain plekat, kita jahit, kita plekat kita tu style. Ada yang mahal, ada yang murah, ada yang gajah duduk, gajah pensan, tapi apa pakaian, kemudian kita pakai baju Melayu kan. Orang selalu tanya saya, baju Melayu buat mana? Saya kata baju Melayu buat apa kali, elok. Saya baju Melayu satu kedai lah, daripada dulu. Jadi kalau bagi tahu tuan-tuan tak lihat lagi, saya susah saya nak buat pula, kedai tu ramai pula. Dia perlih dia perlih. Okey, maksud saya
Qala idza kana dar'un sabighan, Nabi kata jika sekiranya baju wanita itu luas, yughatti dhuhura qadamaiha, yang mana melitupi ataupun menutupi belakang kakinya, atas kaki lah kita Melayu sebut ni, dia menutupinya, maka boleh, kata dia. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahal a'immatu waqfahu, dikeluarkan, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan para imam hadis mensahihkan sekiranya hadis riwayat ini yakni mauquf, yakni terhenti kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sehingga kepada Nabi. Nanti kita akan bahas dulu, satu-satu kita bahas. Wa an Ummi Salamah, daripada Ummi Salamah. Siapa dia Ummi Salamah? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hindun binti Umayyah, iaitu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hindun binti Umayyah bin Al-Mughirah daripada Bani Makhzum. Dia ni Ummu Salamah ni adalah orang mana? Orang Mekah. Dia orang Mekah. Dia telah hijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut Nabi. Maksudnya kemudianlah, bukan sehari sama dengan Nabi, mengikuti suami dia iaitu Abu Salamah. Dia orang adalah family yang pertama yang hijrah, satu family. Suami dia pergi dulu, kaum dia halang dia. Dia nak pergi juga, lama-lama dia kesian, dia nak lepas dia nak tahan anak dia. Berebut dia dengan mereka, dengan dia anak dia, sehingga supaya riwayat dia tercabut bau anak dia, anak kecil dia. Dan akhirnya dia dapat berhijrah juga. Dia telah berhijrah. Dia Ummu Salamah ni orang daripada Bani Makhzum. Dia sepupu dengan Khalid Al-Walid. Sepupu dengan Khalid Al-Walid. Dia wanita-wanita awal yang berhijrah. Dia bukan sahaja berhijrah ke Madinah. Sebelum ke Madinah, Ummu Salamah telah berhijrah ke Habsyah, Abyssinia. Kita sebut Ethiopia macam lagu Indonesia tu. Tapi Ummu Salamah hijrah ke sana. Sebab itu ada hadis yang Ummu Salamah cerita pada Nabi, dia tengok gereja Kanisah Maria yang banyak lukis-lukisan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, ulaika qaum idza mata fihim al-'abdu salih aw ar-rajul salih banau alaihi masjida wa sawwaru lahu suwar. Depa tu adalah kaum yang apabila mati, satu orang mati, orang baik, orang soleh mati, buat masjid, lukis. Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka itu seburuk-buruk hamba di sisi Allah. Pasal apa? Bukan lukis saja, buat patung. Mula-mula okey, ni tok syekh kita, ni orang bagus kita. Mari keturunan ujung-ujung tunjuk sikit, ambil berkat. Lama-lama sembah. Nabi kita orang yang mula buat tu sejahat-jahat makhluk. Walaupun niat awal kerana nak memuliakan orang alim, tapi akhirnya menjerumus kepada syirik yang berlaku pada generasi yang kemudian. Sebab itu kita kena mengambil kira the consequences of our deeds, kesan daripada tindakan ataupun perbuatan kita pada masa hadapan. Cucu, sebab cucu kita ke, nak jadi apa, sebab tu pesanan dan ajaran ini diteliti. Jadi Ummu Salamah, dia hijrah ke sana, dia balik, kemudian dia pergi mana? Hijrah ke mana pula? Ke Madinah. Dan dia berhijrah dengan suaminya iaitu Abu Salamah. Dan kita semua tahu dalam hadis Abu Salamah, di mana Ummu Salamah ni dia sayang kepada suami dia Abu Salamah ni. Dan kemudian Abu Salamah ni telah meninggal. Dia cedera dalam perang Uhud. Kemudian dia pergi pada satu operasi, kemudian dia hilang. Dia sakit, luka dia balik dan dia meninggal. Dalam sebahagian riwayat, dalam Musnad Abu Ya'la umpamanya,
suami dia Abu Salamah ni sebelum nak meninggal, dia kata, Ummu Salamah kata, ila man takiluni, kau nak tinggalkan aku kat siapa ni? Dia sayang suami dia. Suami dia doa supaya dia dapat gantian yang lebih baik daripada suami dia. Supaya dia doa, ya Allah bagi Ummu Salamah khaira min Abi Salamah, orang yang lebih baik daripada Abu Salamah. Dan kita tahu bahawasanya selepas Abu Salamah meninggal, Nabi SAW meminang Ummu Salamah. Ummu Salamah ni antara wanita Arab yang cantik. Dalam sebahagian riwayat, Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah sebut di dalam Syiar A'lamun Nubala, tapi riwayat ni dhaif disebabkan kerana ada Al-Waqidi. Al-Waqidi ni kita terima juga cerita-cerita dia sebab dia muarikh, dia historian, dia ahli sejarah banyak. Kalau tak tolak dia totally, banyak benda yang kita tak boleh nak ambil tentang nama-nama tempat, pasal dia collect lots of information tentang sejarah. Tapi problem dia adalah matruk. Kadang-kadang dia mengada-ngada, ataupun dia ada influence macam nak syiah sikit dia ni. Nama dia Muhammad Abu Abdullah Muhammad bin Umar Al-Waqidi. Al-Waqidi ni terkenal lah dalam sejarah. Ibn Hajar pun sebut dia dalam Fathul Bari. Waqidi buat riwayat kata, bila Nabi kahwin dengan Ummu Salamah, Aisyah kata aku sedih sangat. Orang pula duk cerita cantik Ummu Salamah ni. Orang perempuan lah, orang perempuan sini okey lah dia. Dia biasa orang perempuan mana sama lah. Tapi ini cerita lah, cerita ni tak boleh pegang. Tapi Waqidi kata Aisyah, aku gagah juga tengok dah. Aku tengok cantik lah, tapi apa yang orang cerita tentang aku lebih cantik. Kemudian aku bagi tahu Hafsah, pasal Aisyah baik dengan Hafsah, madu dia juga. Hafsah tengok, Hafsah kata bukan jangan kata dia cantik sungguh. Maksudnya Hafsah tak setuju, dia cantik, kau cemburu tu, dia cantik tu. Tapi oleh kerana Waqidi riwayatkan benda tu macam persaingan yang sengit. Kadang-kadang cerita-cerita ni macam Aisyah dengan Ummu Salamah, Syiah selalu gambarkan pertarungan Aisyah dengan Ummu Salamah. Tidaklah seperti itu. Cemburu ni biasalah, dia adalah cemburu, tapi banyak juga pujian Aisyah pada Ummu Salamah. Kerana masing-masing ni, kawan ni pun cantik, kawan ni cantik. Juwairiyah juga isteri Nabi cantik. Orang kata pasal kahwin dengan isteri yang cantik. Cantik ni duduk di, ada cantik duduk di mata kita, tidak duduk di mata orang. Betul? Orang tanya, dia kata isteriku paling cantik, wanita paling cantik di dunia. Kita kena akur untuk pihak dia lah. Tak apalah. Kita mungkin tengok tak cantik, kita tengok macam tak cantik, macam tak siap. Dia okey. Dia cantik tak apa. Mata dia bukan mata kita. Yang nak duduk dengan wanita tu, dia apa yang kita duduk kalut. Dan cantik ni macam saya kata, dia benda subjektif. Setengah orang tengok orang Afrika tak cantik. Ada orang Afrika yang betul-betul hitam tu kan, tuan-tuan. Tuan-tuan tak pernah tengok ada. Hitam sungguh, hitam dekat dengan mikrofon ni buat dah. Betul. Tapi orang tengok cantik, banyak juga mereka menang ratu-ratu cantik dalam dunia ni. Ada orang tengok tak cantik. Tapi ada orang yang memang semua mata tengok cantik. Ada orang kata kalau nak kahwin jangan tengok rupa. Tak, dia kena tengok rupa yang sesuai dengan dia. Tak ada masalah, cantik ni, dia cantik. Kau tengok, tak tengok rupa. Lelaki perempuan kahwin tak mau tengok rupa, lelaki kahwin tak mau tengok rupa, lama-lama jemu lah.
Apalah aku pergi kahwin, nak tengok mungkin orang lain tengok okey, kita tengok semua perut. Sebab tu dia suruh tengok. Nabi suruh bila nak kahwin pergi, idhhab wanzur ilaiha, pergi dan tengok. Cantik di mata kita. Kadang-kadang orang ni dia kononnya nak terlalu beragama, dia pergi pada satu falsafah yang salah. Lelaki dia memilih yang cantik, wanita juga memilih yang cantik, walaupun wanita sering juga dipengaruhi oleh benda-benda yang lain lah, nama, ketokohan, duit banyak, itu mempengaruhi wanita. Tetapi Nabi SAW dia isteri-isteri baginda cantik-cantik. Itu adalah fact. Mungkin orang tak berapa sebut tentang cantik, tentang Saudah binti Zam'ah. Dia agak gemuk, tapi tidaklah kata dia tak cantik, tak ada orang kata dia tak cantik. Ummu Salamah cantik. Kita tahu hadis Ummu Salamah apabila Abu Salamah meninggal. Dia semua kita hafal hadis ni. Kemudian dia diingat Nabi SAW kata, "Ma min muslim tusibuhu musibah fayaqul ma amara Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Tidak ada satu orang muslim yang ditimpa musibah, dia kata macam mana Allah suruh, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha." Ya Allah, bagilah musibah, bagilah pahala atas musibah yang menimpa aku, dan gantikan untuk aku apa yang lebih baik daripadanya. Nabi kata, illa akhlafallahu lahu khairan minha, melainkan Allah akan ganti yang lebih baik. Tapi kita tu masa kena musibah tu, masa perasaan gundah gulana itu, kita sebut yang ini. Kemudian Allah ganti. Ummu Salamah bila meninggal, Ummu Salamah kata, duk fikir, ayyu muslimin khairun min Abi Salamah. Siapa orang Islam yang lebih baik pada Abu Salamah? Tak ada. Sebagai riwayat kata dia Abu Salamah, tapi tak berapa kuat. Dia kata Ummu Salamah bimbang, kalau kahwin sagi depa bincang, kalau kahwin di syurga besok tak jumpa dah. Tuan-tuan, kalau satu orang wanita dia banyak isteri, banyak suami, ada 2-3 suami dia, kemudian dia mati besok, di syurga kalau masuk, suami mana bersama dengan dia? Semua saya nak jawab. Di kalangan para ulama, mereka bahas benda ni. Setengah kata suami yang terakhir, kerana ada beberapa riwayat agak kuat lah tentang suami yang terakhir. Ada yang kata suami yang paling baik akhlaknya. Ada riwayat tapi dia dhaif. Ada yang kata dia boleh pilih. Kalau tanya orang perempuan, agak yang mana? Hak tak akhir ke yang boleh pilih? Sebenarnya wallahu ta'ala alam. Kita tahu satu benda ya. Walaupun ulama-ulama bahas, tapi saya setuju apa yang Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Baz sebut. Benda ni tak tahu, urusan ghaib Allah Ta'ala. Yang kita tahu syurga ni, apa yang suatu orang pun nak dia dapat. Kalau dia nak dengan suami dia yang terbaik untuk dia, mungkin dia kahwin yang nombor last tu, yang last tu tak sebaik yang sebelum itu. Mungkinlah, tidaklah dalam kes Ummu Salamah dia kahwin dengan Rasulullah, tapi mungkin dia kahwin di akhirat. Mungkin di akhirat dijemu semua dia tak mahu, kan? Saya pernah cerita kat tuan-tuan, ada satu orang, isteri dia tanya, di akhirat besok kita dapat duduk balik ke dengan suami kita? Suami dia pergi jawab. Sebelum saya jawab, dia kata, sudahlah, jemu. Suami dia boleh jawab sebelum saya jawab, betul.
Kesian kat isteri dia. Dia jemur beletak banyak orang kali. Okey. Kata Ummu Salamah, "Ayyu muslimin khairun min Abi Salamah?" Mana ada orang Islam yang lebih baik daripada daripada Abi Salamah? Kemudian dia kata, karena Abu Salamah tak awal baitin hajara ila Allah wa rasul ila Rasulullah. Abu Salamah yang pertama, family semua hijrah pada Rasulullah. Kemudian akhirnya siapa minang dia? Nabi SAW hantar Hatib bin Abi Balta'ah untuk meminang Ummu Salamah. Bila hantar Hatib bin Abi Balta'ah, banyak riwayat. Sebagai riwayat Ummu Salamah kata, bukan aku tak mau, tapi aku ni, sebagai sebut dia kata kabirusin, aku ni usia banyak juga ni. Tapi ahli sejarah nak detect usia Ummu Salamah berapa, kita rasa kalau kita ikut logik dari segi umur dia mati. Ummu Salamah ni isteri Nabi yang lewat meninggal. Kalau kita tengok pada umur Ummu Salamah, boleh agak lah masa dia kahwin dengan Nabi, rasanya dia 30 lebih. Mungkin 30 nak pergi ke 40, sekitar 30-an. Tapi mungkin kenapa dia kata dia umur banyak? Mungkinlah kot, andai kita lah, dia bandingkan dengan Aisyah, mungkin. Dan juga isteri-isteri Nabi yang lain, Hafsah pun Nabi kahwin umur muda juga, lebih kurang hampir ke 30 umur Hafsah. Jadi itu kata dia. Satu dia kata wa inni mra'atun ghaira, ataupun dalam riwayat Muslim ghuyur. Aku ni satu orang perempuan cemburu. Nabi isteri banyak, sekali aku tengok dah aku cemburu. Tu dia punya alasan masa Nabi SAW pinang dia. Wa innali bintan, dan aku ada anak perempuan. Itu benda yang dia sebut pada Nabi SAW. Jadi Nabi balik, dia balik, dan Nabi SAW, Nabi kata, ada pun umur kau, aku lebih tua daripada kau. Nabi lebih berusia daripada dia. Ada pun berhubung dengan anak perempuan dia, dia kata Nabi akan doa ayyughniyallahu anha, supaya ayyughniyaha Allahu anha, supaya Allah jadikan anak perempuan dia tu taklah bergantung pada dia sangat. Ini maksudnya Nabi akan cukupkan keperluan anak perempuan dia. Mungkin dia bimbang kalau kahwin esok siapa nak cari untuk anak perempuan dia, kehidupan dan sebagainya. Nabi akan uruskan hal itu. Adapun berhubung dengan cemburu dia, ay yuzhiballahu ghairaha, supaya Allah menghilangkan cemburu dia. Dia tak cemburu. Kemudian dia kahwin dengan Nabi SAW. Dia banyak riwayat hadis. Saya pernah hadir satu talk anak Malcolm X, dia buat di London. Saya ada sana sabbatical. Saya ingat apa benda, antara saya dengar lah dia cerita tentang pak dia, Malcolm X. Mana tahu Malcolm X? Kira tahu lah. Apa, saya bagus satu benda dia kata seorang wanita itu tidak boleh berkahwin dengan seorang pejuang, melainkan dia mesti berkahwin juga dengan perjuangannya. Dia cakap tentang bapa dia. Kita kalau nak kahwin dengan orang pejuang, fighter, tak boleh kahwin lah wanita yang dia tak memahami inspirasi dan idealisme pejuang tu. Dia tak boleh. Dia akan jadi masalah ya. Dan kalau pejuang tu kahwin, masalah dengan pejuang tu sekali. Orang yang banyak bebanan, dia kahwin. Nabi kahwin dengan isteri dia. Isteri dia membantu dia untuk meriwayatkan riwayat-riwayat. Tapi kalau kahwin dengan isteri hak jenis, dah ada jenis buat perangai pula tambah ke atas, dia buat masalah pula, pening. Sebab tu pejuang dia kena memilih tokoh yang betul ataupun calon yang betul
untuk duduk dengan dia. Yang boleh memahami inspirasi dia, boleh membantu tugasan dia. Kalau tidak, ramai orang politik tumbang pasal isteri dia. Isteri dia lebih kalut daripada dia lagi. Dia tu nampak macam okey ke? Sebut nama isteri dia, jam satu negara. Ni cerita no di belah Belanda benar tu. Sebab itu Nabi SAW, isteri-isteri baginda telah membantu dalam hal ini. Hadis ni seperti mana yang kita tahu, dia membincangkan tentang masalah pakaian wanita. Di kalangan para ulama ada yang mendhaifkan hadis ini, disahihkan oleh sebahagian tapi didhaifkan oleh sebahagian, antaranya oleh kerana dia kata Ummu Muhammad bin Zaid, dia majhulah dalam rawi ini, dan ada dua masalah kurang-kurangnya di dalam sanad ni. Hadis ni dia nak bagi tahu kita satu benda. Dia bagi tahu kita ialah wanita kalau dia pakai baju dia tu, dalam sekalipun tak pakai kain, tak pakai seluar lah, bahasa kita ni sikit ni, tak pakai seluar dalam ke, tak pakai seluar panjang ke, tapi kain luar tu tutup dia, tak ada masalah untuk dia salat dalam keadaan begitu. Kalau orang perempuan pakai jubah, yang jubah dia tu dalam tak pakai apa, pakai jubah lah, tak apa, selagi mana tidak zahir apa-apa auratnya. Cuma hadis ni macam dia sebut tentang masalah menutup kaki dia. Di atas hadis ni, majoriti para ulama telah menyatakan bahawasanya kaki wajib ditutup dalam solat. Namun ia berbeza dengan pendapat dalam mazhab Hanafi yang menyatakan kaki wanita tidak wajib. Kaki ini maksud qadam dia, kaki ini, bukan betis dia, kaki dia. Pendapat ini disokong juga oleh Ibn Taymiyah rahimahullah. Ibn Taymiyah atas dasar menyatakan nak tutup kaki sukar bagi wanita. Jadi wanita sembahyang tak tutup kaki tak apa, di sisi Hanafi dan di sisi Ibn Taymiyah rahimahullah. Tapi dia kata ini di dalam solat. Ibn Taymiyah luar solat kena tutup juga. Sebahagian para ulama bincangkan pandangan Ibn Taymiyah, kata mereka kalau di dalam solat itu sukar menyebabkan Ibn Taymiyah tak berpendapat wajib tutup, luar solat lebih sukar kata mereka. Kerana zaman tu bukan ada stokin macam kita, zaman tu bukan senang, baju nak labuh, bukan, itu lebih sukar. Maka mereka melihat keringanan ini. Namun begitu saya sebut tadi bahawasanya ini adalah pandangan di dalam mazhab Abu Hanifah dan Ibn Taymiyah. Ada hadis, sambungi satu dan ya la Aisyawal wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu an qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi lailatin fa ashkalat alaina al-qiblah fa sallayna falamma tala'at asy-syamsu idza nahnu sallayna ila ghairi al-qiblah fa nazalat fa aynama tuwallu wujuhak fa innama tuwallu fa thamma wajhullah al-Baqarah akhrajahu at-Tirmidzi wa dha'afahu. Daripada Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Amir bin Rabi'ah adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggal pada tahun 32 ataupun 33 Hijrah. Dia masuk Islam awal dan terlibat dengan banyak peperangan. Amir bin Rabi'ah. Kata dia, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami satu masa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi lailatin, pada satu malam. Sahabat zaman dulu dia tak riwayat pada berapa hari bulan, kerana zaman dulu ni ada hari bulan tapi tahun-tahun ni tak ada. Dia tak ada tahun. Kadang-kadang dia macam saya sebut, kadang-kadang dia sebut bulan saja. Fa ashkalat alaina al-qiblah, maka kami timbul iskal. Apa dia terima situ? Kekeliruan apa? Tak tahu dia terima apa? Kesulitan. Iskal ni tu kita kata muskilah. Masa benda
persoalan. Maksud kusila maksudnya tak pasti, tak tahu. Fa ashkalat alaina al-qiblah. Kami tak tahu tentang qiblat. Fa sallaina, maka kami salat. Falamma tala'ati syamsu, apabila matahari terbit, idza nahnu sallaina ila ghairil qiblah, maka baru kami tahu kami semayang bukan menghadap qiblat. Fa nazalat, maka turun ayat, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Di mana saja kamu menghadap, di sana wajah Allah. Okey. Ini bab ni dia bersebut apa? Kerana dia sebut, kenapa dia sebut hadis ni? Dia kata hadis ni Al-Imam Tirmizi riwayatkan dan mendhaifkan hadis ni. Namun ada banyak riwayat yang menyokong bahawasanya hadis ni boleh diangkat ke darjat yang hasan, kerana ada mutabaah, ada ikutan lagi yang boleh diangkat hadis ni. Hadis ni cerita apa? Walaupun dia cerita semayang tak melalui qiblat, tak kena qiblat, tapi menunjukkan qiblat adalah syarat bagi orang yang salat. Wajib menghadap qiblat. Cumanya apabila satu orang tu semayang, tiba-tiba dia sangka qiblat belah ni. Tengok-tengok habis semayang, dia kata, "Oi, nampak semayang qiblat kat mana? Kok ni tengok kau ni, dia tanda kau tu. Tanda tu tak betul. Ganggu tu. Kok ni?" Patah balik. Ulama-ulama khilaf pendapat dalam hal ni. Di kalangan para ulama ada yang menyatakan bahawasanya jika waktu masih ada, kena sembahyang lain. Jika waktu sudah habis, tak perlu. Al-Auza'i dan ramai lagi yang mendapat. Di kalangan para ulama ada yang menyatakan bahawasanya jika sekiranya dia semayang salah qiblat, macam mana pun kena qada. Ini dinasabkan pada qaul Imam Syafi'i, qaul jadid, qaul baru dia. Di kalangan para ulama mereka menyatakan kalau dia dah semayang dah selesai, dan sebelum solat itu dia memang berusaha nak cari qiblat, duk tanya orang kok mana qiblat, tiba-tiba salah juga, maka semayang dia sah. Dengan syarat dia mesti berusaha terlebih dahulu untuk mencari qiblat. Misalnya kita pergi pada satu tempat, kita nak menghadap qiblat, duk tanya kok mana qiblat nak semayang. Tanya tuan rumah, aku segan nak tanya, mayang pergi kat mana pun, Tuhan tahu. Tiba-tiba tak betul qiblat kita, kita wajib salat balik kerana kita tidak ijtihad, tidak bersungguh-sungguh untuk mengetahui arah qiblat. Bersungguh-sungguh tu dengan cara sama ada kita pergi tengok bintang ke, ni ke, matahari ke, dengan kaedah pengetahuan kita tanya orang ke, maka itu nama bersungguh-sungguh. Tak ada pun kita ambil handphone kita zaman dah pusing kiri pusing kanan, ditunjuk betul kita sembahyang. Mai orang handphone lain tunjuk, nah kau ni. Bukan dia betul ingat handphone tu pun. Kan? Tapi tak apa. Kita telah mengambil kadar kesungguhan yang kita mampu bagi membolehkan kita mengetahui arah qiblat. Cumanya qiblat ni kalau orang itu berada di hadapannya Kaabah, dia mesti tepat di hadapan dia. Kalau Kaabah tak ada pada dia, dia duduk di luar Mekah, di luar Masjidil Haram, dia menghadap ke arah Masjidil Haram. Dia tengok Masjidil Haram, dia nampak Masjidil Haram, dia menghadap Masjidil Haram. Tapi kalau dia jauh sikit, sampai atau jauh banyak ke, sampai dia tak tentu dah, tak boleh tepat, dia menghadap fawallu wujuhakum syatral Masjidil Haram, menghadap wajah kamu
ke arah Masjidil Haram. Ke arah Masjidil Haram ni, ke arah ni tuan-tuan, macam mana kata ke arah? Tuan-tuan duduk sini, saya duduk sini, saya menghadap ke arah tuan-tuan. Kalau saya duduk macam ni pun, saya dianggap menghadap ke arah tuan-tuan. Tuan-tuan di hadapan saya. Walaupun saya ceramah macam ni, saya masih menghadap ke arah tuan-tuan. Menghadap ni maksudnya benda tu di hadapan kita. Seluas ufuk ni, kerana jauh. Kalau dekat tak bolehlah begini. Kalau jauh, kita menghadap. Untuk itu mustahil agama nak menyuruh satu orang tepat kena ke Kaabah. Macam setengah orang nak pergi buat dia kata lagi tak tepat tu sembahyang tak sah. Dia tidak seperti itu. Kerana itu mustahil. Kalau tidak, orang dulu nak solat macam mana? Dalam musafir, dalam perjalanan mereka nak solat macam mana? Mereka hanya fawallu wujuhakum syatral Masjidil Haram. Hadapkan wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Dengan kadar dia ke arah Masjidil Haram. Maka jika dia menghadap ke arah timur, itulah Masjidil Haram. Kalau sekiranya, contohnya kalau sekiranya timur dia Masjidil Haram. Kalau barat dia menghadap ke arah, itulah Masjidil Haram. Kalau dia duduk sampai jauh. Kerana Ibn Taymiyah bahas masalah ini. Kerana kalau hatta orang yang duduk, katalah Masjidil duduk di Mekah 20 km daripada Mekah pun, kalau saf dia tu sampai panjang, sampai kata 500-600 orang satu saf panjang, tentu dah takkan ada, hak belah hujung tu takkan tepat. Tapi dia tetap arah. Dia tetap arah. Selagi kalau Kaabah bukan di depan kita, kita tak mungkin mencapai hal itu, maka kita boleh menghadap ke arah apa yang disebut sebagai arah. Sebab itu tuan-tuan, kita tengok ni di masjid-masjid kita ada bubuh, kita punya fatwa ni, apa keputusannya. Setengah orang ni bab-bab ni dia payah sangat. Jadi saya nak sebut hal ni supaya tuan-tuan faham. Teks fatwa perlih kita bincang tahun 2018, kata Islam adalah agama yang menyuruh agar memudahkan urusan umatnya, termasuk menuntut umatnya tidak menyusah dalam urusan ibadah, urusan qiblah. Ini adalah kerana nas Al-Quran menyebut agar seorang menghadap ke arah Masjidil Haram dengan menggunakan perkataan syatr, arah atau separuh, seperti mana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 149, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, dan daripada mana engkau keluar mengerjakan semayang, maka hadaplah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Allah mengetahui bahawa mustahil orang yang berada jauh untuk menghadap ke arah Masjidil Haram. Maka yang diperintahkan ialah Allah menghadap ke Masjidil Haram. Allah tahu, hadap ke tak mungkin. Yang diperintahkan ialah menghadap ke arah Masjidil Haram. Nabi SAW kata apa? Ma bainal masyriqi wal maghrib qiblah. Antara timur dan barat adalah qiblah. Jadi sebab itu maka kita putuskan dalam fatwa kita bahawasanya apa yang dimaksudkan arah menghadap hendaklah tidak melebihi 45 darjah dari arah kiblat, menghadap mengambil kira sudut setiap arah, iaitu utara, selatan, timur dan barat. Maksudnya macam mana? Kalau tuan-tuan arah kiblat macam ni, kata arah kiblat macam ni, kita pusingan tu ada apa? 360. Kalau kita bagi separuh ada apa? 180. Okey, 180. Kalau kita bagi lagi separuh daripada 180 apa? 90. Jadi kalaulah ini arah yang dikatakan arah kiblat, kiblat jauh lah kan? Satu orang selagi mana kalau dia terpesong sedikit dengan kadar 45 dengan kadar 45 darjah kurang pada 45 darjah, dengan kadar kurang pada 45 darjah masih dianggap arah. Kalau dia terlebih sampai melebihi 45 darjah, maka bererti dia telah berpaling arah.
Maksudnya kalau tuan-tuan semayang tiba-tiba macam ni sikit, masih lagi dianggap arah kiblat. Selagi mana tak lari, kalau kiblat duduk situ, di kiblat tuan-tuan lari darjah tu tak lebih pada 45 darjah, masih lagi arah kiblat. Kalau atas pada 45 darjah, artinya telah keluar daripada arah tersebut. Maka kita jadi kita tahu arah tu 90 macam kita kata tadi, timur, sebab apa 90? Timur, barat, utara dan selatan. Bagi setiap timur, utara, selatan, timur, barat 90, 90, 90, 90. Di tepat pada 90 tu berapa? Di tengah 90 berapa? 45. Lari pada 45 artinya lari daripada arah, kerana timur, utara, selatan, timur, barat 90, 90, 90. Jadi lari daripada 90 tu, kalau bagi utara tu 90, tepat 90 apa? 40 di tengah 45. Lari pada 45 ke kanan ataupun ke kiri, bererti telah lari daripada arah kiblat. Tapi kalau kita ada usaha dah, guna semua dah, tiba-tiba silap. Di dalam hadis ni dia kata kami silap, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang dimaksudkan tadi. Dengan itu maka kita tahu bahawasanya kenapa Al-Imam Ibn Hajar masukkan hadis ni, kerana dia nak bagi tahu menghadap kiblat adalah ijma' wajib kepada orang yang salat. Sama salat fardu. Cumanya nanti kita akan main hadis Nabi ni, kalau dia solat sunat, dia naik kenderaan dia solat walaupun tak menghadap kiblat. Maksud Nabi bila naik unta ataupun kuda solat, Nabi tak suruh dulu binatang tu pergi menghadap kiblat baru solat, atau tubuh dia. Menyebabkan para ulama menyatakan solat nawafil sunat tak apa jika berada atas kenderaan. Duduk di bawah kena menghadap kiblat. Wallahu taala alam. Ada dua hadis kita baca pada soalan. Ada soalan? Masuk. Pemerintah yang zalim, ada beberapa keadaan. Satu, pemerintah itu zalim, secara umumnya dia zalim, tapi perintah yang disuruh tu tak zalim. Ada satu benda, ada satu dalam satu hal yang lain, pemerintah itu zalim dan yang dia suruh itu pun zalim. Bila dia suruh tu zalim, zalim lah. Misalnya pemerintah tu tak baik, tapi dia suruh kita benda yang baik. Umpamanya tengok pemerintah tu dia mungkin ada kezaliman, tuan-tuan nak cari pemerintah untuk kita berpijak realistik kepada realiti yang ada. Mustahil ada pemerintah yang perfect langsung tak zalim. Kalau tidak dia akan jadi macam khulafa yang 4 dah lah, khulafa ar-rasyidin, yang tu perfect. Pemerintah mungkin akan ada baik dan buruk, tapi jika sekiranya baik dia itu mengatasi buruk dia, maka dia pada umumnya dalam hadis Abu Daud, mudah-mudahan Tuhan ampunkan kesilapan dia di dalam beberapa bab itu di atas kebaikan dia dalam bab yang lain. Ghalaba adluhu ala jawrihi, kata Nabi. Keadilannya mengatasi kezalimannya. Ada benda yang kalau pemerintah tu suruh kita buat satu benda, pemerintah tu sekalipun baik, tapi benda yang dia suruh kita itu zalim, kita tak ikut. Alal mar'i muslim as-sam'u wa ta'ah ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah.
Di atas individu Muslim wajib dengar dan taat selagi mana tak disuruh pada benda yang maksiat. Jika disuruh pada benda yang maksiat, tidak ada dengar dan tidak ada taat. Tak dengar dan tidak ada taat. Kemudian kalau tak dengar tak taat, kita tak dengar dan tidak taat di dalam benda yang dia suruh itu. Adakah selepas kita tak dengar dan tak taat, misalnya dia suruh kita buat satu benda maksiat, dia tak pergi? Adakah selepas itu kita mesti berperang dengan dia? Ini masalah lain. Kerana orang bertanya Nabi SAW tentang selepas Nabi, saya kunu umara ta'rifunahu wa tunkirun. Ada pemerintah, kata Nabi, selepas daripada aku yang kamu tahu dia buat baik dan dia buat jahat. Tapi pada hujung hadis, sahabat tanya, afala nunabidhuhum bisayf, adakah patut kami buang pemerintah tu dengan pedang? Nabi kata, la maqamu fikumus salah, jangan selagi mana mereka mendirikan di kalangan kamu salat. Sebab apa Nabi tak bagi? Para ulama bincang. Dan sebagai riwayat dia berkata, illa antara kufran bawaha, melainkan kamu melihat kekufuran yang nyata. Kenapa para ulama kata tak benarkan? Di kalangan para ulama, dalam sejarah ada sahabat yang bangkit. Al-Husain bin Ali bangkit menentang. Az-Zubair bin Al-Awwam, Talha bin Ubaidillah, Aisyah radhiyallahu anha, mereka juga telah mengkritik, menzahirkan tidak puas hati dengan apa yang berlaku pada zaman Ali. Mereka kata sebabnya, kalaulah kita keluar memerangi pemerintah itu menyebabkan berlakunya kerosakan yang jauh lebih besar, maka adalah haram. Kata Imam Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim, wa amma khuruju alaihim wa qitaluhum fa huwa haramun bi ijma'il muslimin wa in kanu fasaqata zalimin. Adapun keluar, atau kama qala, ada keluar menentang dia, berperang dengan pemerintah, adalah haram. Imam Nawawi kata dengan sepakat orang Islam, tapi sebenarnya tidak sepakat, ada pendapat yang beza. Sekalipun fasik dan zalim, sebab lima yatarattabu ala dhalika min iraqatid dima wal fasadu fil ard, kerana itu akan menyebabkan tumpah darah dan rosaknya muka bumi. Kita mungkin tak perhati satu bab tu, kita perang dengan dia, tentera dia perang, mati banyak, macam berlaku di negara. Melainkan kita ada sistem lain, demokrasi, kita pergi undi, tak tumpah darah. Ataupun pemerintah tu boleh orang pergi buang dia di situ ya, tak tumpah darah, yang membesar-besaran boleh diubah. Tapi kalau ubah tu sehingga menyebabkan satu negara orang Islam perang, maka kita tak boleh nak membuang satu mungkar mendatangkan mungkar yang lebih besar. Mendatangkan mungkar yang besar. Kena tengoklah macam mana. Kalau kita kata dia zalim, zalim bab apa? Kalau dia zalim diri dia, itu isu dia lah. Saya buat contoh lah, pemimpin tu katalah dia ni perangai dia salah, ada maksiat peribadi dia, itu dia dengan Allah. Kalau dia zalim pada siapa? Zalim pada rakyat, cukai tinggi, kita nak tengok cukai dia ambil kat dia ke sistem takbir dia yang kita tak setuju. Kerana Nabi SAW kadang-kadang satu cukai tinggi, kalau dia tak ambil untuk dia tapi dia balik pada negara, mungkin kita tak setuju, tapi Nabi kata kita taat fima ahab au karih, dalam benda yang kita suka ataupun kita benci, selagi ia bukan maksiat. Maka jika bertembung ijtihad rakyat dan ijtihad pemerintah dalam benda tak maksiat, maka kita menerima ijtihad pemerintah. Saya selalu buat contoh bodoh ni merata. Kita mungkin tak setuju naik motor siang hari pakai pasang lampu. Kita kata heran, pasal apa pasang lampu? Kita terberuk heran misalnya. Tapi pemerintah punya ijtihad, dia kata pasang lampu telah menyelamatkan keadaan. Kadang-kadang orang tak perasan musim pagi tu utama, kadang-kadang kabus, kadang-kadang apa, lampu daripada jauh sebenarnya memberi kesan, mengurangkan aksiden. Dia bukti dia.
walaupun kita tak setuju dengan dia, mungkin pandangan kita mesti taat dalam hal itu. Kita mungkin tak setuju dengan dia halan, dia kata jangan bawa kereta dengan lebih daripada kelajuan sekian-sekian. Aku tak setuju dengan kerajaan, aku bawa laju. Sedangkan tindakan kita itu bukan bahayakan diri pemerintah tu, membahayakan rakyat yang lain. Kita taat. Sebab itu para ulama menyebut, sekalipun pemerintah zalim, jika dia mengajak kita keluar berjihad menentang musuh, yang musuh itu memang musuh umat Islam, kita keluar sekalipun di belakang pemerintah yang zalim. Ini satu bab yang luas, ia tidak sewenang-wenangnya dibahaskan, mesti diketahui. Kalau tidak, negara orang Islam tested already, kemusnahan, musnah, pertempuran, perang saudara yang tidak berhenti di kalangan kita. Sebab tu boleh mengubah pemerintah, boleh bantah. Nabi kata, siapa yang tengok mungkar, bantah pemerintah, ucap bantah pemerintah, jangan taat yang zalim. Tetapi nak tumbangkan dengan pemerintah tu, hak tu kena tengok kesan dia, cara mana kita nak tumbangkan. Kerana nak tumbangkan satu orang yang zalim, mati 30-40 ribu tak badan. Allah, bang dulu, sekali saya jawab soalan kedua. Tadi soalan kedua apa dah? Tak ingat. Tak, yang kedua. Apa dia yang kedua ni? Satu dewan ni pun tak ingat. Apa dia yang kedua ni? Oh, bunuh nyawa dengan nyawa. Nak selamatkan satu nyawa, bunuh satu nyawa. Asalnya hal ni tidak boleh sama sekali. Kerana nak selamatkan satu nyawa, kita menyebabkan matinya orang lain. Kerana semua nyawa adalah sama. Kenapa kita halalkan dia ni mati, kita larang untuk dia? Tak boleh. Melainkan para ulama ada membahaskan, khususnya Al-Imam Al-Ghazali dalam satu bab yang dinamakan Babut Tatarrus. Bab jika musuh itu telah menjadikan umat Islam sebagai benteng. Kita sekumpulan umat Islam dijadikan benteng. Kalau kita nak serang musuh tu, mati juga orang Islam tu. Tapi kalau kita tak serang musuh tu, akan musnah, mati lagi ramai orang Islam. Misalnya dia ambil satu orang Islam, kumpulan yang dijadikan benteng. Kalau kita tembak dia, mati orang Islam tu. Tapi kalau kita tak tembak dia, satu negara dia ambil, dia berjaya tawan. Para ulama bahas bab ini. Mereka kata kalau keadaan begitu, terpaksa melakukan apa yang dinamakan dengan akhafud dararain, mengambil mudarat yang lebih ringan. Tapi kalau satu nyawa dengan satu nyawa, kerana nak selamatkan isteri kita, biar mati isteri orang, tak boleh. Nak selamatkan anak kita, biar mati anak orang, tak boleh. Tapi kalau nak selamatkan sejuta orang, terpaksa mati 50 orang. Ini ada wajah di dalam perbincangan mereka. Allah. Okey, pergi bang dulu. Sekejap lagi kita jawab soalan yang panah-panah yang lain.
Apa tadi? Sembunyi kebenaran. Bismillah. Tuan-tuan, di dalam disiplin ilmu, ini semua orang kena tahu, dalam disiplin ilmu, apa saja perkara yang kita perkatakan, pertama benda yang kita kena buat, kita kena define benda tu. Kita kena ta'rifkan benda tu. Misalnya kita kata zalim, kita kena ta'rifkan apa yang kita maksudkan dengan zalim. Misalnya kita kata menyembunyikan kebenaran, kita kena define apa itu kebenaran. Kita bimbang, kita ta'rif yang lain, benda tu lain. Rupanya kita kata, contohnya sekarang lah, apa hukum orang, saya selalu juga, orang hantar saya, apa hukum menyembunyikan kebenaran? Wahai mufti, sekarang ni COVID adalah konspirasi Yahudi. Orang yang menyembunyikan, so pada dia kebenaran itu ialah menyembunyikan konspirasi tu. Dia anggap konspirasi, orang lain mungkin tak anggap konspirasi, orang lain mungkin anggap ada exaggeration, tapi it's not to the extent, to the point that we can call it as a conspiracy. Mungkin tak sampai ke peringkat itu. Itu sebab tu nak kena define apa itu yang dikatakan kebenaran ke apa. Tak apalah, whatever. Kalau benda itu memang kebenaran, satu orang tu sembunyi. Ada juga kebenaran yang kita sembunyikan, kita tak bagi tahu. Orang yang ada 2 isteri, isteri dia tanya, abang sayang yang mana? Kan? Lepas tu dia kata, abang sayang dua-dua sama je. Dia kata, abang jika sembunyikan kebenaran, bagi tahu yang betul, dia tak, mungkin dia sayang hak satu lagi, tapi dia tak payah cakap lah, pasal tak ada faedah. Kebenaran juga, tapi kebenaran apa? Sebab itu saya define kebenaran yang berkait dengan kemaslahatan awam ke, kerana menyembunyikan itu menyebabkan orang mudarat ke. Jika kita menyembunyikan suatu fakta yang menyebabkan orang mudarat, khususnya agama, itu dilaknat oleh Allah. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa anta tawwabur rahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan daripada keterangan-keterangan dan petunjuk, min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, setelah apa kami terangkan pada manusia, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, mereka itu adalah orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh seluruh yang melaknat. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, melainkan orang yang bertaubat dan membagi keadaan dan menerangkan, fa ulaika atubu alaihim, maka itulah yang orang barulah Tuhan ampun kepada mereka. Ini bagi golongan agama yang menyembunyikan fakta yang benar, sehingga dia tak bagi tahu hadis sebenar macam mana, kerana dia nak jaga dia punya kedudukan dia nak jaga poket dia nak jaga kuliah dia nak jaga ceramah dia supaya orang suka, dia menyembunyikan fakta. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh seluruh yang melaknat. Ada soalan lain? Boleh atau tu? Ya. Okey. Asalnya satu orang Allah tidak suka al-jahra bisu, menzahirkan benda yang illa man zulim, melainkan orang-orang yang dizalimi. Pergi ke mahkamah, kita dizalimi, kita nyatakan kesalahan orang lain. Adapun dosa peribadi individu mana-mana, kita tak dedah. Ini asas dulu. Sebab tu Sayyidina Umar bin Khattab
dalam satu ada satu ketua tentera dia yang bila malam-malam tak perang lagi, dia himpun ramai tentera-tentera ni, dia suruh setiap orang cerita apa dosa yang pernah dia buat. Benda tu sampai pada Umar bin Khattab, pecat dah, ambil tindakan dia. Apa cerita kau nak berdedah dan maksiat orang? So tak dibuat hal itu, melainkan kalau itu adalah membabitkan orang yang melakukan terapi. Kalaulah benarlah teori itu, maksudnya kita cerita kat doktor tu, pengubat tu, bahawa kalau dengan cerita tu dia akan tahu macam mana nak solve problem tu. Oh, dia ni punca dia macam ni. So bila dia keluar nanti, dia jangan pindah kawasan tu. So dia kena dipisahkan daripada sumber-sumber dadah tu ataupun rakan-rakan dia. Itu dalam usaha nak berubat dia, tak ada isu lah. Tapi kalau sengaja nak dedah supaya orang lain tahu aib orang dia, itu ada dilarang. Tapi untuk mengubat diri dia, itu tidak termasuk dalam larangan. Ni lupa saya, ada soalan-soalan yang minggu lepas saya kita kata dah janji nak jawab, nak cari yang mana satu. Ni kertas besar tulis sikit, saya menikah doa. Bagus. Saya merahsiakan dari bini pertama. Adakah saya berdosa? Depan ni duk tunggu kan. Apabila orang melakukan poligami, jawapan pada ni, yang dituntut kepadanya ialah apa? Adil. Kan? Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kamu kahwin daripada wanita 2, 3 dan 4 jika kamu takut tidak adil. Perkataan adil, alla ta'dilu. Jika kamu takut tak adil, maka satu. Maka untuk membolehkan adil, jika untuk membolehkan adil mesti isteri-isteri tahu, maka wajib memberitahu isteri. Jika tidak, wajib untuk minta keizinan isteri yang pertama ataupun kedua untuk kahwin yang satu lagi. Tapi kalau kerana dia tak tahu, maka berlaku tak adil, hak dia dizalimi. Contohnya, bagi 2 isteri, yang ni 2 malam, ni 2 malam, ni 2 malam, balik secara adil. Dia tak bagi tahu, dia sentiasa outstation 5 malam. Isteri dia heran, kerap abang outstation sekarang? Dia kata, macam tu lah, nak buat apa kerja. Gaji tak banyak juga. Sebenarnya dia pergi rumah isteri satu lagi 5 hari. Isteri dia tak tahu. Hak dia terabai. Dia tidak dibahagikan dengan adil. Dalam konteks itu, tidak memberitahu telah menyebabkan tidak dapat mentahqiqkan, melaksanakan makna keadilan, maka tak wajib dia bagi tahu kerana nak membolehkan keadilan berlaku. Satu. Yang kedua, kalau dia tak bagi tahu pun keadilan boleh berlaku. Dia adil. So, dia memang adil. Isteri dia 2 yang ni, 2 yang ni. Isteri dia pun jenis tak kisah, dia tak ada pun. Hang tak ada lagi lega aku. Misalnya, kalau ada isteri yang tu memang jam, kan? Jadi, dia tak bagi tahu dan dia adil. Kerana ini di antara dia dengan Allah. Yang ketiga, dia kahwin isteri, salah satu isteri itu tanazul hak dia. Apa maksud tanazul hak? Isteri itu kata tak apa. Misalnya dia kahwin dengan perempuan yang berikutnya, perempuan tu ajak dia kahwin. Dia kata aku tak boleh kahwin, isteri dia ni tak boleh dah, dia selalu hilang kalau dia cari. Dia kata tak apa. Abang kahwin dengan saya sebulan, 3 hari, 4 hari, 5 hari pun okey. Kan? Masa pergi outstation boleh main kat saya. Ni
banyak puluh hari tak adil, saya maafkan abang dunia akhirat. Kalau dapat macam tu lah kan. Saya maafkan abang dunia akhirat. Ni nak bahagi harta pun tak payah. Saya kaya pada abang ni. Saya hanya perlu suami ya. Ini kan berlaku terutama wanita yang umur dia banyak. 35, 40 ke. Dia nak cari orang yang bujang umur 25, siapa nak kahwin dengan dia? Melainkan dia memang cun melecun ya. Harta banyak kan. Adalah mana-mana orang nak kahwin dengan dia. Itu pun masa sebelum kahwin lah heboh sakan, lepas kahwin tak tahu lagi. So tak apa, misalnya dia terima benda tu. So dia tak bagi tahu, bukan saya cerita ke tuan-tuan supaya tak bagi tahu. Dia tanya hukum. Dia tak bagi tahu. Isteri yang pertama dah dapat lebih daripada adil lah. Yang kedua tu ataupun yang ketiga tu dia yang dapat tak cukup, tapi dia yang okey dengan benda tu. Dia maafkan. Ini yang disebut, yang saya sebut tentang pembincangan ulama yang disebut sebagai mutakhir yang mereka bincang tentang zawaju al-misyar, kahwin misyar. Misyar ni maksudnya ialah dia kahwin salah satu isteri tarik hak disebabkan kerana keadaan tertentu. Dia dah ada PhD, doktor, profesor. Mana orang nak boleh kahwin? Dia nak kahwin dengan driver dia. Driver dia kata, tak berani cik kaya saya nak kahwin dengan awak lah, lama duk tengok awak ni. Saya gaji driver cik. Saya bukan minta gaji, saya nak kahwin dengan awak jadi suami. Tak boleh, suami isteri saya tak boleh cari saya lagi. Tak apa. Dia kata, you datang masa sebulan, seminggu sekali pun tak apa. Saya tak mampu nak bagi nafkah kat cik-cik. Dia kata, tak apa, saya tak perlu, saya maafkan dunia akhirat. Sekurang-kurangnya saya ada suami. Boleh tak? Boleh tak tuan-tuan? Hak lelaki ni bukan jawab. Ijma' bagi kata boleh. Ulama-ulama ada yang cuba berat sikit nak jawab hal ni kerana ada kelonggaran tanggungjawab. Tapi secara umumnya jika akad nikah berlaku ia sah. Dan Saudah binti Zam'ah, isteri Nabi SAW, dia telah tanazul hari dia bagi pada Aisyah. Jadi sebab tu Aisyah dapat hari lebih. Mereka kata di atas apa yang dilakukan oleh Saudah, maka boleh hal itu berlaku. Macam mana Pak Mat? Senyum panjang Fikap panjang. Ada masalah ya? Boleh jawab ya soalan? Apa ni? Dalam satu kuliah, seorang ustaz menyatakan Nabi melihat dan memantau para sahabat dari belakang tengkuknya. Bukan diberitahu malaikat, tetapi Nabi benar-benar melihat ketika menjadi imam. Benarkah dakwaan ini? Di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyebut, ayyuhan nas, wahai manusia, inni amamakum, aku di depan kamu, fala tasbiquni birruku'i wassujud, fa inni arakum min amami wa min khalfi. Nabi kata, ayyuhan nas, inni amamakum, wahai manusia, aku di depan kamu. Fala tasbiquni birruku'i wassujud, jangan mendahului aku dalam rukuk dan sujud masa Nabi imam. Fa inni arakum amami wa min khalfi, aku nampak kamu depan aku dan belakang aku. Jadi hadis ni menjadi satu mukjizat Nabi SAW, yang Nabi masa solat boleh nampak makmum di belakang. Cumanya para ulama bahaskan kerana Nabi ni dia tak boleh nampak benda yang gaib. Kerana Nabi bashar, innama ana bashar.
Tapi Quran kata alimul ghaib. Allah Ta'ala itu alimul ghaib, fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Allah kata Allah itu pengetahui yang ghaib, dan dia tidak menzahirkan ghaibnya kepada sesiapa melainkan sesiapa yang dia redha di kalangan para rasul. Yang ni termasuk di dalam mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi asalnya bukan macam setengah orang sangka. Nabi ni Syiah dalam mazhab dia kata imam dia mengetahui yang zahir, yang batin, pergerakan zarah di udara, semuanya imam-imam dia tahu. Dah, itu pelik. Itu menyanggahi apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-An'am Allah kata, "Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai." Qul la aqulu lakum indi khazainullah, katakanlah aku tak kata pada kamu aku ada khazanah-khazanah Allah. Wala a'lamul ghaib, aku tak kata aku tahu yang ghaib. Wala aqulu lakum inni malak, aku tak kata pada kamu aku ini malaikat. Melainkan apa Allah kata? In attabi'u illa ma yuha ilai, hanya saja aku mengikut apa yang diwahyukan padaku. Maksudnya Allah beritahu ini adalah Nabi, dia manusia, dia bukan malaikat. Ada orang ni dia tak puas hati bila orang kata Nabi ni manusia biasa yang diwahyukan. Weh, itu menghina Nabi. Nabi ni super power. Dia apa dia ni? Quran kata qul innama ana basyarun mislukum. Quran suruh Nabi berulang kali, katakanlah aku ini manusia sama seperti kamu. Supaya membolehkan tidak ada alasan untuk kita tak ikut Nabi SAW. Dia macam kita, cuma dia diwahyukan, dia rasul, dia protected, dia rasul, dan Allah memberikan kepada baginda mukjizat-mukjizat tertentu. Salah satunya dia dapat melihat daripada belakangnya di dalam salat. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ni tuan kitab kita ni, dia membahaskan masalah ni. Dia kata ini sedangkan Nabi larang kita iltifat dalam solat, duk tengok merata. Macam mana Nabi nak tengok pula? Dia kata bukan maksud Nabi tu duk tengok, tapi ini adalah bagaimana Allah mengupayakan Nabi menzahirkan padanya apa yang tidak dinampak oleh mata biasa. Ini ilmu ni dahsyat. Jadi ini mukjizat dizahirkan bukan kerana Nabi tu duduk semayang, duduk tengok orang kat belakang, tapi ia menyingkap untuk nabinya. Wallahu ta'ala a'lam. Apa ni? Salam Datuk, saya ingin bertanya tentang hadis malaikat tidak mencatat dosa sehingga 6 jam. Adakah hadis itu sahih? Ada hadis yang para ulama macam berbincang sikit. Ada yang setuju kata sahih, ada yang setuju kata hasan. Macam hadis dalam masalah ni, Nabi SAW kata inna sahibas shimal la yarfa'u al-qalama an al-abdil muslim al-mukhti al-musi' 6 saat, atau 6 saat an abdil muslim al-mukhti. Fa in nadima wastaghfara minha alqaha wa illa kanat wa illa kutibat wahidah atau kama qala. Hadis ni dia kata malaikat sahibus shimal dia angkat pena, la yarfa'ul qalam 6 saat, dia angkat pena 6 jam, 6 saat. Daripada al-abd al-muslim al-mukhti al-musi' atau musi', daripada hamba muslim yang buat dosa. Fa in nadim wastaghfara minha, jika dia menyesal dan dia minta ampun, alqaha, dia buang. Nak catat tadi dia kata wa illa, jika tidak
kutibat wahidah, ditulis satu dosa. Hadis ni di kalangan para ulama ada yang menghasankannya, tapi di kalangan mereka di atas Al-Qasim bin Abdul Rahman rawi salah satu di situ, dia dipertikaikan tentang keupayaan riwayat dia dalam hal ini. Tapi yang pentingnya kalau berlaku pun rahmat Allah, dia menanggungkan. Hadis yang sahih, apa Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih? Bila kita buat dosa, orang Muslim ni apa dia? Man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataballahu lahu 'indahu hasanatan kamilah. Siapa yang teringin nak buat dosa, tak jadi, kataballahu lahu 'indahu hasanatan kamilah, Tuhan tulis untuk dia di sisi Tuhan satu kebaikan yang sempurna. Pasal apa? Pasal tak jadi buat salah. Bukan tak jadi tu maksudnya apa? Tak jadi, memang nak pi dah, kereta pula rosak. Itu lain. Gaya nak buat rasa, tak patut benda ni. Dia niat nak buat jahat, dia tak jadi buat jahat, dapat satu pahala. Wa in hamma biha wa amilaha, jika dia bercadang nak buat jahat kemudian dia melakukan kejahatan itu, kataballahu lahu indahu sayyi'atan wahidah. Jika dia bercadang buat jahat dan dia memang buat jahat, Allah Ta'ala tulis di sisi Allah satu dosa. Kalau buat baik, cadang nak buat baik, dapat satu pahala. Buat baik 10 dan berlebihan. Itu rahmat Tuhan. Tapi hadis ni dia kata tangguh 6 jam. Kalau hadis ini diterima sebagai hasan, sebagai para ulama, rahmat Allah. Allah, kita buat dosa, malaikat dia tangguh dulu. Dan tengok, memang misal, ya Allah, buat apa aku buat benda tu, astaghfirullahalazim. Misal dia kata malaikat buang. Tapi dengan syarat ia merupakan dosa antara kita dengan Allah, bukan dengan hamba-hamba Allah yang lain. Lepas pergi curi harta benda orang, buat 2-3 jam menyesal, lepas tu ambil harta benda tu, haria kat dia, kan? Tu pakai kat dia. Yang tu tak boleh lah. Yang tu dia kena kembalikan hak orang lain jika dia telah menzalimi orang lain. Wallahu ta'ala. Ada lagi soalan? Duduk tahiyat dia sengit sikit. Sengit sikit tak apa. Kalau dia sengit sampai patah balik lebih pada 45 darjah saya kata tu, duduk ni arah kiblat, dia sengit sampai mekok ni, lebih baik. Yang tu tak boleh lah. Yang tu memang dia punya spare dia agak out sikit lah. Dia kena pergi tukar. Tapi kalau memang dia bukan nak sengit, tapi memang dia tersengit, dia kembalikan balik, kan? Dia sakit lutut, terpusing ke kiblat, dia boleh patah balik. Misalnya satu orang tu tengah-tengah sembahyang terpusing, kalaulah terang mana kot terbatuk sampai terpusing, kan, dia walaupun terpusing daripada arah kiblat lebih daripada 45, dengan segera dia patah balik menghadap kiblat, tidak mengapa. Melainkan jika dia dah terpusing, katalah dia ni orang kurang upaya sikit, terpusing tu tak boleh dah dia nak pusing balik. Kaki dia tak ada ke apa, banyak tu tadi tak betul dah, terpusing tak ada siapa nak tolong ubah dia. Dia boleh solat dalam keadaan yang demikian, kerana idza amartukum bi syai' fa'tuhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kamu dengan satu perkara, maka datangilah dengan kadar keupayaan kamu. Itu kadar keupayaannya. Wallahu alam. Ada lagi tuan-tuan? Letih hang baru tahu. Tuan-tuan denyak meletih tu, orang turun nak jawab dia lagi letih. Saya akan balik rumah ni daripada tadi. Tak apa. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.